dengan tajuk Tekanan Akademik, Cabaran Pembelajaran Atas Talian dalam Kalangan Pelajar Semasa Norma Baharu. Dr. Suraini boleh dengar ya suara saya? Dr. Suraini? Dah boleh dengar ke suara saya? Ada yang boleh dengar tak? Saya dengar. Okey, boleh dengar ya. Dr. Suraini tak dengar. Sebentar ya. Dan saya, sebab dia ada alertkan saya di dalam grup ni. Minta maaf ya. Baik, untuk sesi pembentangan yang pertama, saya akan bukakan video. Abdul Rashid. Dr. Saiful, cuba boleh dengar suara tak? Cuba bercakap. Hello. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Okey, saya dengar suara Dr. Saiful. Okey. Ustaz Adil? Ustaz Adil? Ya, Dr. Saiful. Saya open share tray ni. Nak open macam mana? Saya open share tray ni, yang share desktop tadi dah tak ada. Sekejap sebelum ni ada. Bila sesi saya kita tolong tekan video je. Aku kalau tekan dia Baik, saya cuba untuk buka di video. Okey, saya cuba lagi sekali. Okey, sudah ada. Baik, alhamdulillah. Baik, saya mulakan pembentangan video yang pertama ya. Okey, mari kita saksikan. Baik, sebelum tu jelas ke videonya? Jelas. Okey, alhamdulillah. Kita sambung. Audio tak keluar. Mungkin lupa nak include computer sound. Mungkin terlupa untuk include computer sound. Dan salam sejahtera. Saya Dr. Okey, dengar. Okey, dah dengar. Audio dan video dua-dua appear. Daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya, Tekanan Akademik dalam Kalangan Pelajar, Cabaran Pembelajaran dalam Talian Semasa Norma Baharu. Baiklah, ini adalah ringkasan pada pembentangan saya di mana saya akan mulakan dengan pengenalan, pernyataan masalah, sorotan kajian, konsep dan teori, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Baiklah, sebagai pengenalan, seperti mana yang kita ketahui, isu pembelajaran dalam talian bukanlah lawangan kosong kerana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025
Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menggariskan 10 lonjakan dan lonjakan yang ke-9 itu adalah berkaitan dengan pembelajaran dalam talian. Dan PDP atau pembelajaran dan pengajaran dalam talian menerusi platform digital ini telah meledak beberapa dekad yang lalu dalam dunia pendidikan sama ada di luar negara maupun di Malaysia, dan ia menjadi perbincangan banyak pihak. Namun baru-baru ini diskusi berhubung PDP ini menjadi isu hangat disebabkan oleh norma baharu semasa COVID-19 yang berlaku pada penghujung tahun 2019 dan diteruskan pada tahun 2020 dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya yang telah pun menyebabkan ledakan pembelajaran dalam talian ini berlaku dengan begitu pantas sehingga pelajar, pengajar juga terpaksa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan anjakan dan perubahan ini. Apa yang berlaku pada tahun 2019 dan 2020, capaian internet isi rumah telah meningkat sebanyak 90.1%. Ini berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. Dan ini juga menunjukkan bahawa isi rumah di Malaysia semakin celik kepada digital atau celik IT. Okey, seterusnya, jika dilihat COVID-19 yang berlaku dan melanda Malaysia adalah satu tragedi yang buruk yang telah memberi implikasi yang sangat besar kepada sektor pendidikan negara. Ia telah mengubah sistem pengajaran dan pembelajaran daripada gaya konvensional bersemuka kepada gaya dalam talian, cara dalam talian, ya, di mana para pensyarah, pendidik, guru perlu belajar bagaimana untuk mengendalikan kelas dalam talian melalui perisian seperti Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet dan sebagainya. Jadi aspek kesihatan mental menjadi satu isu utama apabila pembelajaran dalam talian ini berlaku, di mana para pelajar dikatakan mengalami tekanan akademik disebabkan oleh pembelajaran kaedah baru ini. Malah menurut Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Pengarah Kesihatan Malaysia, bahawa talian sokongan yang diwujudkan sewaktu PKP telah pun mendapat 36,269 panggilan dan 50% daripada panggilan tersebut adalah berkaitan dengan sokongan emosi disebabkan rakyat stres, bimbang, marah dan murung. Ya. Manakala kajian yang dijalankan oleh Cik Ahmad Azlan pada tahun 2020 mendapati bahawa pelajar melaporkan berlakunya penurunan semangat, hilang motivasi, kesukaran untuk fokus pada pelajaran mereka dan masalah penyambungan internet sepanjang sesi pembelajaran dalam talian. Selain itu, norma pembelajaran baru ini juga memerlukan pelajar untuk lebih berdikari dan mengatur diri atau kita panggil sebagai self-paced, iaitu pembelajaran kendiri, di mana mereka perlu beradaptasi dengan perubahan baru ini. Justru kajian ini bertujuan untuk meninjau cabaran pembelajaran dalam talian dan impaknya terhadap tekanan akademik dalam kalangan pelajar. Okey. Jadi seterusnya kita lihat, ya, di sini sebagai sorotan kajian, terdapat beberapa kajian lepas, yang dijalankan untuk melihat tekanan akademik dan juga pembelajaran, ya, di mana kajian Sri Nur Hayati dan rakan tahun 2020 mendapati bahawa daya tindak adaptasi sosial memberi kesan pada tekanan akademik. Malah Mazlan Aris juga mengatakan bahawa peristiwa yang berlaku dalam apa sumber yang dia ada untuk membantu dia
tekanan tersebut. Dan apabila telah mengetahui sumber tersebut, maka dia akan buat strategi dari apa yang dilakukan menghilangkan tekanan tersebut. Strategi berfokuskan masa membeli data untuk mendapatkan data internet untuk mendapat coverage, dan malah pelajar-pelajar yang duduk di kampung kebanyakannya tidak dapat rangkaian internet dan tidak dapat meneruskan pembelajaran secara dalam talian ini. So, ini adalah halangan utama menurut Hazwani et al. Mendapati bahawa faktor prasarana amat mempengaruhi keberkesanan pembelajaran. Jadi masalah teknikal ini sebenarnya adalah satu cabaran yang besar semasa pengajaran dalam talian ini dilaksanakan. Yang kedua adalah pembangunan kemahiran insaniah. Okey, kalau kita lihat kemahiran pembangunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh dengar tak suara saya? Dengar Dr. Saif, boleh dengar? Waalaikumsalam, saya dengar. Boleh dengar. Pembentangan nampak jelas ya? Jelas. Baik, saya sambung ya. Baik. Okey. Pembangunan insaniah ni termasuklah untuk membina keterampilan, moral, etika, komunikasi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kepimpinan dan sebagainya. Jadi sekiranya tiada kontak bersemuka antara pensyarah atau guru dan pelajar, maka agak sukar untuk Dr. membina. Saif, share slide. Ini juga dipersetujui oleh kajian Norazila. Oh, tak keluar ya? Sudah. Stop lah saya. Nampak sekarang ya? Slide tak nampak. Dr. Saiful, slide tak nampak. Okey, sekarang boleh tak nampak? Okey, dah nampak. Sekarang nampak. Okay. Minta maaf ya. Nak patah ke belakang ke? Saya rasa tak perlu kot, boleh teruskan saja. Dr. proceed je lah. Saya ke belakang sikit ya. P40 menghadapi masalah untuk membeli data, untuk mendapatkan data internet, untuk mendapat coverage, dan malah pelajar-pelajar yang duduk di kampung kebanyakannya tidak dapat rangkaian internet dan tidak dapat meneruskan pembelajaran secara dalam talian ini. So, ini adalah halangan utama menurut Hazwani et al. Mendapati bahawa faktor prasarana amat mempengaruhi keberkesanan pembelajaran atas talian ini ataupun e-learning. Jadi masalah teknikal ini sebenarnya adalah satu cabaran yang besar semasa pengajaran dalam talian ini dilaksanakan. Yang kedua adalah pembangunan kemahiran insaniah. Okey, kalau kita lihat kemahiran pembangunan insaniah ni termasuklah untuk membina keterampilan, moral, etika, komunikasi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kepimpinan dan sebagainya. Jadi sekiranya tiada kontak bersemuka antara pensyarah atau guru dan pelajar, maka agak sukar untuk membina kemahiran insaniah ini. Ini juga dipersetujui oleh kajian Norazila Ahmad di mana beliau mengatakan gerak kerja dan aktiviti beruniform dapat meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. Okey, seterusnya cabaran pembelajaran kendiri. Kalau kita lihat bila berlaku secara drastik pembelajaran atas talian, pelajar tidak dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran kendiri, iaitu pelajar duduk di rumah, mereka ada komitmen dengan keluarga dan mereka tidak dapat menyediakan ruang yang kondusif untuk belajar dan mengatur jadual harian belajar mereka. So seterusnya pelaksanaan kelas praktikal. Setengah kelas praktikal, makmal, amali memerlukan kontak bersemuka seperti bidang kejuruteraan, bidang perubatan, bidang kaunseling, psikologi dan sebagainya memerlukan aktiviti makmal.
di mana sekiranya tidak ada kontak bersemuka, maka agak sukar untuk pelajar menguasai ilmu tersebut. Okey, seterusnya apa strategi dan tindak terhadap tekanan akademik ini? Kalau kita lihat ada 4 pendekatan. Yang pertama kognitif, yang kedua emosi, yang ketiga tingkah laku dan persekitaran sosial. Okey, jika dilihat dalam konteks kognitif ini okey, kalau dilihat dari sudut kognitif ini, pelajar perlu bijak menyesuaikan diri dengan keadaan tekanan yang dihadapi. Contohnya kalau dalam pembelajaran online, pelajar perlu bijak membuat jadual untuk pembelajaran sendiri. Ya, perlu menguruskan masa dengan baik dan tugasan dengan baik. Maka tidak adalah cabaran dari sudut tidak dapat menguruskan diri sekiranya pelajar daripada awal telah pun membuat jadual dan pengurusan masa yang baik. Yang kedua, dari sudut emosi ini, pelajar perlu meluahkan kepada pensyarah, kepada guru, kepada ibu bapa, ya, ataupun kalau menangis sikit pun tak apa untuk meredakan tekanan yang dihadapi. Okey, baiklah, dari sudut tingkah laku. Kalau dari sudut tingkah laku sewaktu PKP ni, antara saranan yang boleh dicadangkan adalah relaksasi, teknik breathing, senaman di rumah, aktiviti larian, senam aerobik dan sebagainya. Malah melalui persekitaran sosial, salah satu strategi yang boleh digunakan untuk menghadapi tekanan ini adalah sokongan sosial, di mana ibu bapa, pensyarah, di dalam media sosial, rakan-rakan perlu menyediakan ruang pembelajaran juga terhadap anak yang sedang belajar di rumah. So ini adalah peranan ibu bapa. Jadi itu antara strategi dan tindak yang boleh dilakukan. So sebagai kesimpulan, walaupun selepas krisis COVID-19 ini reda, dijangkakan norma baru akan terus berlangsung. Kaedah pendidikan secara dalam talian ini akan terus berterusan. Maka perlu ada satu kaedah bagaimana untuk menangani, mendepani segala cabaran yang berlaku di kalangan pelajar ini. Pelaksanaan pengajaran secara dalam talian haruslah dirangka dengan lebih baik agar perjalanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu dan seterusnya boleh memberikan tidak memberikan tekanan akademik kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Baik, baik, terima kasih diucapkan atas video pembentangan itu tadi. Seterusnya saya akan mainkan video pembentangan yang kedua dari Kolonel Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, Zakiyah Nordin, Dr. Rosli Talib dan Profesor Madya Dr. Abdul Said Ambutang dari UMS yang bertajuk Aktiviti Fizikal di Kolej Kediaman semasa pandemik COVID-19. Baik, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Institut Sabah dan Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya akan membentangkan tajuk berkenaan aktiviti fizikal di Kolej Kediaman semasa pandemik COVID-19. Sebagaimana kita tahu, kita telah mengalami kesan akibat COVID-19 ini yang telah bermula lebih kurang dalam Mac tahun ini dan kita telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan dan ini telah merubah gaya hidup kita di mana kita dikendaki berada dalam rumah masing-masing dan membuat aktiviti yang hanya limitasinya dalam rumah saja. Dan ini telah merubah kita punya kehidupan seharian bagi membiasakan dengan norma kehidupan baru. Antara yang terkesan juga adalah segi kesihatan. Apabila kita tak dapat keluar, tak dapat melakukan aktiviti fizikal, kita banyak terperap di rumah dan sebagainya, ini juga boleh mengundang pelbagai penyakit yang beri kesan kepada kesihatan. Dan antara institusi yang terkesan adalah universiti ataupun semua IPTA lah, ataupun institusi perguruan dan sebagainya. Di mana ketika itu pelajar berada di kolej kediaman. Mereka telah dikenakan perintah berkurung jugalah. Dan MKN dan Kementerian Kesihatan juga telah mengeluarkan pelbagai pamphlet dan sebagainya untuk diamalkan oleh seluruh masyarakat untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan antara untuk memperbaiki kesihatan kita adalah melalui aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ini sebenarnya banyak faedah-faedahnya, antaranya adalah yang kita dapat dilihat di paparan inilah dan kita perlu meneruskannya untuk mengekalkan kesihatan kita. So bagi kajian ini, objektif kita ingin menilai tahap aktiviti fizikal di kalangan pelajar kolej kediaman sebelum semasa pandemik COVID-19. Metodologi yang kita gunakan adalah kuantitatif. Responden kita adalah salah satu
Kolej Kediaman di dalam Universiti Malaysia Sabah yang melibatkan lebih kurang 100 orang pelajar. Dan mereka ini diberikan soal selidik yang kita gunakan ialah International Physical Activity Questionnaire Short Form. Dan kutipan data kita gunakan melalui Google Form sebab kita nak mengelakkan daripada face to face dan kita boleh dapat dengan cepatlah dan juga tidak melanggar apa-apa SOP. Dan Google ini juga mempunyai Google Privacy Policy. Dan data ni kita analisis menggunakan deskriptif dan juga ujian berpasangan. Bagi ujian ini, bagi soal selidik ini juga kita telah melalui proses kajian rintis dan juga kita telah refer pada pakar lah. Hasil yang kita dapat daripada kajian ini, dia menunjukkan bahawa aktiviti fizikal sebelum dan semasa PKP itu. So jika kita lihat di sini dari segi intensiti yang kita lihat sini adalah berbentuk tinggi dan sederhana. Dan kita libatkan juga aktiviti berjalan. Jika kita lihat di sini, intensiti tinggi ada berlaku perubahan. Yang merah tu anda boleh lihat perubahan-perubahannya. Intensiti sederhana pun berlaku perubahan. Aktiviti berjalan pun berlaku perubahan. Dan kesemua aktiviti fizikal pun mengalami perubahan. Namun apa yang kita lihat ialah apa bezanya dengan aktiviti akhir adalah aktiviti duduk tu. Sebenarnya duduk ini juga mengalami perubahan. Namun begitu, perkara-perkara yang lain itu selain daripada duduk, nampaknya dia semakin berkurangan. Bermaksud aktiviti fizikal sebelum adalah lebih tinggi daripada aktiviti fizikal semasa PKP. Namun, duduk kita nampak berlakunya peningkatan di mana ini bukti bahawa pelajar-pelajar di Kolej Kediaman itu mereka lebih banyak masa untuk duduk dan tidak melakukan aktiviti fizikal. Jadi dapatan ini kita kaitkan dengan model dan teori lah. So antara model yang relevan adalah model SLOTH di mana antara yang berkaitan dengan data ini adalah masa yang digunakan oleh individu. Sepatutnya apabila individu ini berada di bilik ataupun hanya di blok kediaman, sepatutnya mereka mempunyai masa yang banyak berbanding dengan mereka menghabiskan masa pergi kuliah, berjalan, pergi balik dan sebagainya. Sepatutnya masa ini digunakan untuk meneruskan kegiatan aktiviti fizikal. Dan bagi satu model lagi iaitu a multi-level model of sport participation. Kalau ini dia melihat dari segi aras individu dan infrastruktur. So arah individu ini adalah dari segi pengetahuan mereka lah. Kalau mereka sudah biasa melakukan aktiviti fizikal, sepatutnya mereka tidak ada masalah sebab mereka dah pada tahap yang tinggi dan mereka sepatutnya meneruskan gaya hidup itu ketika PKP ini. Infrastruktur juga apabila ini menghadkanlah sebab mereka tidak boleh pergi ke kompleks sukan dan sebagainya. Jadi mereka akan gunakan apa saja peralatan yang ada di dalam biliknya ataupun di dalam Kolej Kediaman lah tanpa keluar daripada sempadan Kolej Kediaman. So dari segi teori sosiologi pula, kalau kita lihat di sini dia mengaitkan antara sukan, aktiviti fizikal dan identiti individual. Dan ini juga ada berkaitan dengan tahap pendidikan. Ini sekali lagi lah apabila pelajar ini biasa, contohnya pelajar sains sukan, pelajar yang mengambil core curriculum, sepatutnya mereka sudah ada asas melakukan aktiviti fizikal dan sepatutnya membantulah. Dan satu lagi dari segi sosial ni pula, mereka biasa melakukan aktiviti itu bersama orang lain kan. So dengan adanya PKP ini kemungkinan itu menghadkan, tapi mereka juga boleh melakukan sebab mereka juga ada contohnya ada roommate, floormate dan sebagainya. Tapi mestilah melakukan itu dengan mengikuti SOP yang diberikan lah. Seterusnya dari psychological theory, ini berkaitan dengan motivasi. Di mana motivasi itu di sebalik sesuatu tingkah laku itulah. Jadi mereka ini perlu diberikan motivasi. Dan biasanya siapa yang motivasi tinggi mereka akan meneruskan amalan aktiviti fizikal mereka. Antara teori yang familiar ialah self-determination theory. Okey, so daripada dapatan itu kita bolehlah merancangkan satu bentuk pendidikan supaya yang pertama sekali ialah kita nak memberi kesedaran kepada pengguna kolej ini betapa pentingnya melakukan aktiviti fizikal untuk menjaga kesihatan mereka. Antaranya kita boleh menghasilkan poster infografik yang mudah dalam mungkin satu muka surat tapi penuh dengan informasi, dan ini adalah antara kaedah yang mudah difahami oleh pelajar-pelajar lah. Dan kita juga boleh utilize semua media sosial yang ada
sama ada di Facebook, WhatsApp dan sebagainya, memberi kesedaran betapa pentingnya. Mereka mesti memberi masa kepada melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya, setelah diberi kesedaran, mereka boleh diberi bimbingan. So bagaimana kita nak bimbingan? Kita boleh gunakan cara kelas online, di mana berapa ramai pun boleh masuk dan mungkin di situ kita boleh menjalankan sesi motivasi, kan, tunjuk ajar dan sebagainya. Even kita boleh bagi video dan mereka juga boleh refer pada video-video yang ada di YouTube. Cuma kita bantu dengan memberi link-link ataupun pautan yang berkenaan. Kita juga boleh menggunakan juratif peribadi. So di Kolej Kediaman itu mungkin ada yang daripada pelajar sains sukan dan sebagainya. So dia boleh buat kelas online dan mungkin di bilik mereka boleh mengikuti saja secara live online apa yang dilakukan oleh juratif peribadi itu. Bagi aktiviti, ini penting sebab walaupun mereka telah tahu, mereka telah diberi kesedaran, tapi tidak ada aktiviti pun tak guna. Jadi kita boleh menggalakkannya melakukan aktiviti ataupun kita berikan aktiviti. Yang penting dia mematuhi SOP lah, sama ada di dalam ataupun di luar bangunan. Yang penting tidak keluar daripada sempadan Kolej Kediaman. Seterusnya, kita melakukan pengukuran. Kita mesti ajar mereka bagaimana dia nak mengukur. Kenapa perlu pengukuran ni? Sebenarnya ia adalah feedback ataupun maklum balas. Apa yang telah dilakukan, apa catatan masa dia, apa maybe ada level ataupun pencapaian supaya mereka boleh melihat kesan, dan ini ada kaitan juga dengan motivasi itulah. Bila mereka nampak kesan, kesihatan semakin baik, pelakuan semakin bagus, mereka akan terus menjadikan dia satu gaya hidup. Dan ini juga merupakan satu pengukuhan. Ini adalah contoh-contoh infografik yang telah dihasilkan dan kita kongsikan dengan pelajar antara apa yang perlu dan apakah manfaat yang mereka dapat. Termasuk yang ini juga salah satu antara yang kita streskan ini juga, iaitu tingkah laku yang selalu duduk saja tanpa melakukan aktiviti. Sebab ini juga akan memberi kesan sama ada dari segi mendatangkan penyakit, obesiti dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja yang saya bentangkan. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada soalan sebagainya, ataupun mungkin ada info yang ingin dikongsikan dengan semua, bolehlah kita teruskan. Sekian. Terima kasih diucapkan atas video pembentangan yang sangat menarik itu tadi. Seterusnya saya akan mainkan video pembentangan yang ketiga dari Dr. Rozi binti Talin dari UMS yang bertajuk Pengalaman Guru Pelatih Menjalani Latihan Mengajar Semasa Pandemik COVID-19. Salam sejahtera, saya Rozi Talin akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Pengalaman Guru Pelatih Menjalani Latihan Mengajar Semasa Pandemik COVID-19. Sebagai perkenalan, latihan mengajar UMS bermula pada tahun ini pada 2 Mac hingga 10 Julai dan ia adalah satu jangka masa selama 16 minggu. 2 minggu yang pertama itu kita menjalankan rancangan orientasi dan aktiviti pengajaran bermula selepas cuti pertengahan semester. Namun pada tahun ini, norma latihan mengajar itu telah berubah disebabkan oleh PKP yang bermula pada 18 Mac hingga 30 Mei dan selanjutnya PKPB. Hanya pada 24 Jun, pelajar ataupun pelatih kami ini berpeluang kembali ke sekolah. Jadi seramai 36 orang pelatih TESOL terlibat dalam ordeal ini. Jadi matlamat kajian kami adalah untuk meninjau pengalaman yang dilalui oleh pelatih UMS dalam menjalani latihan mengajar semasa pandemik COVID-19. Dan pengalaman itu kami maksudkan sebagai cabaran dan juga cara meminimalkan cabaran tersebut. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dan oleh karena keadaan semasa kita berada dalam PKP itu tidak dibenarkan bertemu secara
face to face, maka kita melakukan temu bual melalui talian, kita gunakan WhatsApp. Dan temu bual itu berlaku sepanjang semasa dan selepas PKP. Dan dalam perbualan itu ada 10 orang pelatih yang aktif menceritakan pengalaman mereka semasa mereka menjalani latihan mengajar sepanjang PKP itu. Dan 3 daripada mereka ini sempat kami temu bual secara bersemuka selepas PKP. Dan analisis temu bual itu seperti yang kita semua maklum adalah kita transkripsi dengan coding, kategori dan juga temakan dia. Dan triangulasi, kami guna triangulasi sumber sebab informan ada di tempat-tempat yang berbeza dan juga member checking. Jadi dapatan yang kami dapat, kami kategorikan kepada cabaran dengan pelajar, iaitu para pelatih ini menghadapi cabaran dari segi apabila mereka mengajar secara online, capaian internet adalah rendah bagi para pelajar dan putus-putus dan kadang-kadang juga tiada. Jadi cabaran internet ini adalah cabaran yang utama bukan sahaja bagi pelajar tapi juga bagi setiap individu. Kemudian peranti pelajar ini mereka hanya mempunyai basic data dan juga memori dalam smartphone mereka itu kecil dan juga mereka hanya berkongsi smartphone dengan ibu bapa, dan jika mereka ada 2-3 orang adik-beradik di dalam satu rumah, maka itulah yang akan mereka gunakan sebagai medium pembelajaran pada ketika itu. Dan juga ada yang ada online, ada internet, ada kemudahan itu, tetapi mereka dari segi attitude sengaja tidak mahu masuk kelas. Dan akibatnya ramai pelajar, murid sekolah itu tidak dapat mengikut serta di dalam pembelajaran dan pengajaran online. Dan interaksi dengan pelajar juga menjadi terlewat. Tugasan dalam kelas dihantar lewat, tetapi macam mana pun pelatih-pelatih ini telah memeriksa dan memberi maklum balas. Kualiti PDP juga mendapat kesan. So, cabaran seperti ini tidak asing dalam pengajaran online, seperti kajian yang dibuat oleh BP Nuraini Muhammad Yusuf dan Jihan Ahmad, bahwa inilah antara cabaran-cabaran yang diperoleh dalam menghadapi ataupun melakukan pengajaran secara online. Seterusnya, cabaran kepada pelatih itu sendiri. Mereka juga mengalami cabaran seperti cabaran daripada sekolah. Sekolah juga bersama-sama dengan mereka, ini adalah pengalaman yang pengalaman pertama bagi semua orang. Jadi sekolah juga mengalami tekanannya sendiri. Jadi oleh itu sekolah kurang dapat membantu memberi maklumat kepada pelatih, dan lagi pula mereka ini baru 2 minggu berada di sekolah. Ya. Jadi kelupaan dan sebagainya itu adalah satu perkara yang lumrah. Dan kemudian apabila pelatih ini mengajar secara online, mereka tidak dipersiapkan dengan pedagogi online. Ya, mereka hanya dipersiapkan untuk pedagogi untuk mengajar di dalam bilik darjah. Tetapi oleh kerana mereka dikehendaki untuk mengajar secara online, maka mereka hanya menggunakan pengalaman melakukan tugasan dalam kursus-kursus di universiti itu untuk mengajar pelajar-pelajar mereka. Dan di situ timbul persoalan seperti mampukah atau tidakkah pengajaran itu sampai kepada pelajar. Cabaran seterusnya adalah dari segi keuangan, di mana para pelatih ini juga terpaksa membeli data mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai allowance, mereka tidak mempunyai gaji, tetapi mereka harus membeli data untuk menampung PDP online tersebut. Kemudian masalah peranti, para pelatih juga mereka mengakui memori mereka rendah, dan oleh kerana mereka diperlukan untuk merakam video pengajaran juga, maka mereka sangat
tertekan dengan keadaan itu, dan kamera untuk rekaman jika menggunakan peranti mereka, handphone dan laptop mereka punya kamera itu tidak jelas. Kemudian latihan mengajar itu sendiri, mereka merasakan mereka tidak mempunyai pengalaman mengajar dalam kelas yang sebenar. Dan bagaimana dengan markah mereka? Adakah situasi itu akan mempengaruhi markah mereka? Bolehkah, luluskah atau tidak LMI? Jadi berbagai persoalan yang menyebabkan para pelatih ini merasa cabaran yang besar dalam menjalani latihan mengajar semasa pandemik. Jadi menurut Ali, Apel dan Gulliver 2017, cabaran guru pelatih inilah dia. Itu merangkumi pedagogi, merangkumi teknologi, dan juga cabaran pada individu itu sendiri. Jadi akibat yang berlaku, para pelatih rasa stres, mempunyai anxiety yang sangat tinggi. Jadi satu kajian yang dilakukan oleh Sudaresan, China dan rakan-rakan pada tahun 2020 ke atas pelajar universiti di Malaysia, mereka menyenaraikan antara faktor stres dan anxiety adalah pembelajaran pengajaran secara online dan kemampuan mereka untuk menamatkan pengajian pada waktu. Jadi untuk meminimumkan cabaran tersebut, mereka, para pelatih ini menggunakan aplikasi yang rendah seperti WhatsApp, Telegram, dan ada juga yang menggunakan FB. Jadi pengajaran mereka itu kebanyakannya adalah asynchronous learning. Mereka akan menghantar gambar, PowerPoint slide, dan juga nota suara. Dan di pihak sekolah juga, sekolah hanya mengatur 1 minggu itu 1 kelas online yang durasinya antara 1,5 jam hingga 2 jam. Jadi dalam keadaan ini aplikasi yang tinggi, walaupun mereka digalakkan untuk menggunakan, diminta untuk menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, menggunakan YouTube, video, menghantar video dan sebagainya yang memerlukan data yang tinggi itu tidak dapat digunakan. Namun mereka masih juga berusaha untuk membuat yang terbaik seperti menyediakan PowerPoint menggunakan Padlet. Dari segi isi pelajaran, untuk meminimumkan masalah itu atau cabaran itu, mereka mengikut arahan sekolah, itu tidak mengikut silabus dengan ketat dan juga tidak mengikut teks. Kerana apa? Kerana kebanyakan ada pelajar-pelajar yang di luar bandar ini tidak mendapat buku teks dan mereka hanya berfungsi buku teks apabila berada di dalam bilik darjah. Jadi maka sekolah mengetahui masalah tersebut, cabaran tersebut, maka pihak sekolah menggalakkan pelajar menggunakan aktiviti pengayaan bahasa sahaja dan iaitu aktiviti bercakap, dengar, membaca dan menulis. Jadi para pelatih kita ini mereka mahu juga memberikan yang terbaik, maka mereka mencari bahan yang menarik di internet. Dan kemudian mereka juga mengulang apa yang guru sudah ajar sebelum PKP, membantu buat kerja rumah. Itu sahaja yang mereka boleh lakukan dari segi isi pelajaran. Nah, selepas dibenarkan kembali ke sekolah, feedback yang kami dapat daripada pelatih-pelatih informan ini adalah mereka mendapat satu pengalaman yang baru, yaitu mereka menjadi pembantu guru kelas peperiksaan. Selama ini mereka tidak dibenarkan untuk berada di kelas peperiksaan, tetapi selepas kembali ke sekolah, guru mentor telah meminta bantuan pelatih ini untuk bersama-sama di dalam kelas peperiksaan iaitu tingkatan 5. Sebab selepas kembali ke sekolah, murid tingkatan 5 satu kelas itu akan sertalah menjadi 2. Ya. Jadi ada peluang pelatih ini untuk jadi pembantu dalam kelas peperiksaan. Dan juga mereka mendapat pandangan bahawa pengurusan SOP di sekolah itu juga yang mereka dilibatkan merupakan satu pengalaman baru mereka. Jadi di samping itu juga mereka merasa puas hati sebab akhirnya mereka mendapat pengalaman mengajar di dalam
kerja. Dan juga hubungan mereka baik dengan sekolah kerana sudah berhubung sebelum ini secara online. Jadi apabila bertemu dengan pihak sekolah, mereka punya hubungan yang baik. Begitu juga dengan interaksi dengan pelajar. Dan satu yang saya rasa menarik timbul dalam kajian ini adalah para pelatih ini mengakui bahawa cabaran yang mereka lalui itu dapat melatih mereka untuk bersabar dan melatih mereka untuk bertolak ansur, tidak boleh marah, prihatin dan lebih komited dalam memeriksa setiap jawapan pelajar walaupun lambat dihantar. Refleksi selepas LM selesai, setelah LM selesai adalah mereka mendapati pengalaman yang mereka lalui sepanjang menjalani latihan mengajar dalam PKP itu adalah satu pengalaman yang berharga. Mereka merasakan diri mereka special, berbeza dengan senior-senior mereka yang sebelum ini hanya berpeluang mengajar di dalam bilik darjah, tetapi mereka mempunyai pengalaman mengajar online dan juga mengajar dalam bilik darjah. Dan mereka mengatakan bahawa cabaran itu, mereka bangga melalui cabaran itu kerana mengajar mereka untuk menjadi lebih matang, dan dalam masa yang sama mereka juga bangga dapat menamatkan latihan mengajar mereka dan juga pengajian sekaligus. Jadi sebagai kesimpulan, pelatih UMS pada tahun ini mereka menempuh satu perjalanan yang pada mulanya mereka tidak pasti di mana berhujungnya, dan juga mereka sudah melalui satu perubahan yang drastik, tetapi mereka berjaya melaluinya dengan jaya. Dan kecekalan para pelatih ini telah teruji dengan mengikut ataupun menjalani LMI. Dan seperti yang saya kata tadi, mereka sangat bertuah kerana melalui kedua-dua pengalaman mengajar online dan bersemuka dan berjaya menamatkan latihan mengajar dan sekaligus pengajian. Jadi saya percaya, kami melihat keadaan ini, pengalaman suka dan duka mereka ini tercatat dalam sejarah pribadi masing-masing. Jadi pengajaran online pada masa sekarang ini akan menjadi satu norma yang baru dalam pendidikan, termasuklah juga di sekolah, seperti kajian beberapa pengkaji Flores, Nasri, Guezada dan juga Dahwan. Sekian pembentangan daripada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan atas pembentangan yang sangat menarik itu tadi. Seterusnya kita akan melihat video yang keempat, pembentangan video ya dari Gayatri Sunarun dan Dr. Azlina Abdul Aziz dari UKM dengan tajuknya The Video Modeling Method to Enhance the Social Interactional Skill among Semester 2 Welding Students in Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur ILPKL. Mari kita saksikan. A very good day, everyone. My name is Gayatri Sunarun. I'm from UKM, University Kebangsaan Malaysia. My topic today will be video modeling method to enhance social interactional skills among Semester 2 welding students in Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur, ILPKL. This research was to investigate the usage of video modeling method to enhance the social interaction skills. The research was done among the students from Semester 2 at Welding Unit of Institute Latihan Perindustrian Kuala Lumpur. As such, it comes as no surprise that many of the students who enter tertiary level are lack in their speaking skill, which is one of the requirements to complete
in their course. Saya kurang pasti sama ada ini lagging semasa rakaman ataupun saya rasa ini adalah lagging sewaktu rakaman. Wait sebentar Possible study. Macam saya boleh Video model. mainkan video yang saya sudah download. Ini pertama ya. Is an evidence-based prompting strategy that can be used to increase positive behaviors and aid in accusation skills in individuals with autism. So initially it was only used for autism students. Now, it is a teaching method where an individual watches a video of someone completing an activity and imitates the same by themselves. As an instructional tool, the video is used during the lessons has strengthened the students' understanding in every content area. Students who participated in this research have enhanced their critical thinking, increased vocabulary, and improved skill levels in their technical English. The concept of using this video modeling method in the classroom is one of the first methods to be used in ILPKL. Now, coming to the literature review. According to the research, video modeling is a very effective method for some learners to learn functional living skills. With this technique, one could create a task analysis for the skill being targeted and videotaped the learner, peer, or even the parent or instructor performing the task based on the task analysis. The learner would watch the video and then perform the task with least to most prompting. This strategy works best in the video can be played on portable devices so that they can be viewed immediately preceding the task. The transformation way method can impact on teaching and learning and encourages teachers to consider the flipped classroom model where learners can digest the lecture content at their pace and explore content more deeply during the class time. More recently, Wilmot et in 2012 stated that there is strong evidence that digital video reporting can inspire and engage students when incorporated into student-centered learning activities through. In some cases, video can be as good as an instructor in communicating facts or demonstrating procedures to assist the mastery learning where a student can view complex clinical or mechanical procedures as many times as they do. Now we are moving on to the methodology. For this part, we have three different methods that we have used in order to collect the data. Now, the first one would be a pilot questionnaire, which was administered to 25 students from the course of welding course. And this was carried out during the first week of the class, which was during the orientation, and also the last week. The second one would be the 8 weeks of lessons which was conducted or activities that was conducted using this video modeling method. And the lessons were prepared using the videos and pictures of different situations as the source were closely based on the learning of scheduled syllabus requirement and was instructed and guided by the researcher. And the last one would be a pre-test and post-test design for this experiment, which managed to get the measurement for the both tests, and
before and after treatment. So the design means that you are able to see the effect of some of the treatment by using this group. The researcher has done an observation during the pre-test and post-test, and each test were actually given 45 minutes, and the test was consists of 4 different subjective questions with a total marks of 50. Next, we are moving on to the results part. If you can see there, after conducting all the tests and questionnaires and activities, the results were the video modeling had been a very good encouragement for the students to be thinkers without much of the teacher's interference. And it also investigated the visible response and feedbacks of the learner, where it were given a stimulus videos during the lessons. Their attitude on the terms and being motivated and challenged when they were given certain tasks indicates their participants in the actual learning process. The language skills such as listening, speaking, reading and writing were also consolidated in their English language. The students respond in terms of their real-world experience related to the video, and this real-world experience was studied in terms of development of their affective domain, and learners were able to express their opinion and stand with regards to social issues found in the input. Next would be the results of the post-test and pre-test. There's a statistic I've given here, as you can see. The pre-test is in dark green and the post-test is in light green. So you will be able to see there are changes in their results when the test was conducted. The next part will be the discussion. On the discussion part, the learners were generally responded well to the use of videos as their learning source. And one of the main benefits of this activity is that it encouraged the real-world experience in relation to the development of learners' affective domain, is that it has indeed increased their range of expression and language awareness through one another's work. The student is also able to initiate his or her learning process and the learner's personalities, attitude, and motivation when it comes to play. The learner responses to the learning source in related to these features. Learners are reinforced at every stage of language learning by the completion of the task, which had been taken in many forms, content, structure, style, and also grammar. There are many stages which involves their process in language acquisition. Learner has indicated interest as well as important in their language learning skills. Now, moving on to the conclusion part, the video modeling method plays a dual role of improving language skills as well, and as educating the readers. These roles pave a way in the learners towards self-improvement in language learning, and it also encourages the creative thinking, easy and quick learning and successful application. The use of this video modeling is strongly recommended because it surely encourages the language learner to enhance their conversational skills, and educators also to have a view to strengthen the English language in order to help out in other fields, especially like in science and technology, in order to grow the demands in our country. Now, it's a way to use the video modeling method as a tool for language learning, and this method has been said to be an endless resource for innovative teachers and learners, besides invigorating routine lessons. Baik, terima kasih diucapkan atas video pembentangan itu tadi.
Baik, kita ada satu lagi pembentangan yang akan berlangsung secara live ya. Saya maklumkan pembentangan ini akan dilakukan oleh Dr. Intan Marfarina binti Umar. Ini pembentangan ini antara Dr. Intan dan Dr. Simah binti Mamat daripada UM yang bertajuk Pendekatan Komunikasi dalam kalangan guru sekolah rendah terhadap keberkesanan penyampaian dan penerimaan maklumat murid dalam konteks norma baharu. Ya, satu tajuk yang sangat relevan. Jadinya Dr. Intan Marfarina. Ya, saya. Okay, Doktor boleh teruskan ya pembentangan. Okey, sekejap saya share saya punya slide. Baik. Okey, boleh nampak tak slide saya? Belum lagi? Belum keluar lagi? Dah nampak. Okey, boleh nampak dah. Okey, kalau macam ni dah nampak ke? Boleh nampak Doktor. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Intan Marfarina binti Umar bersama-sama dengan rakan penyelidik saya iaitu Dr. Simah binti Mamat. Kami dari Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian penyelidikan kami yang bertajuk Pendekatan Komunikasi dalam kalangan guru sekolah rendah terhadap keberkesanan penerimaan teknologi maklumat murid dalam konteks norma baharu. Okey, sebagai pengenalan, seperti mana yang kita tahu ataupun seperti mana yang sedang kita hadapi sekarang iaitu berkaitan dengan krisis global penularan wabak COVID-19. Seperti yang kita tahu, kesan daripada pandemik ini bukan saja memberi kesan kepada sektor ekonomi, kepada sektor perindustrian, kepada sektor sosial, tetapi ia juga turut memberi kesan kepada sektor pendidikan. Okey, krisis global akibat penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan peralihan dan perhatian terhadap keutamaan kepada pendidikan berasaskan teknologi maklumat. Dalam erti kata lain, apa yang berlaku ketika pandemik ini sebanyak ataupun secara langsungnya telah memberi kesan kepada konteks pendidikan kita di Malaysia ini yang menerapkan secara penuh ataupun secara menyeluruhnya dalam menggunakan teknologi maklumat sebagai medium proses PNP. Okay, ini mengakibatkan tugasan guru menjadi semakin mencabar dalam menyesuaikan diri dengan norma baharu bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, seperti mana yang kita tahu, tugasan guru sedia ada pun sudah cukup membebankan dengan komitmen-komitmen pengajaran, dengan komitmen-komitmen pentadbiran. Jadi ditambah pula dengan implikasi ataupun aplikasi yang sepenuhnya perlu diguna pakai yang orang kata pendidikan berasaskan teknologi maklumat semasa menyampaikan PDP itu. Jadi bagi memastikan keberkesanan dalam menyampaikan ilmu pendidikan, komunikasi penyampaian guru itu memainkan peranan yang penting supaya setiap pelajar dapat mengaplikasikan teknologi maklumat itu dengan berkesan dan faedah. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dalam memastikan apa yang disampaikan, apa ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada pelajar itu serba sebanyak diperolehi oleh pelajar dan serba sebanyak memberi faedah kepada pelajar. Kita kena tahu kaedah komunikasi yang bagaimana untuk menarik minat para pelajar. Okey, terutamanya menarik minat para pelajar in terms of menggunakan teknologi maklumat semasa proses PDP itu. Okey, bagi penyataan masalah ataupun apakah isu-isu yang membawa minat kepada kami iaitu kepada para pengkaji untuk melakukan kajian ini, kami bahagikan ataupun saya bahagikan kepada dua pendekatan iaitu dari segi aspek guru dan pelajar sebagai aspek yang pertama dan juga proses PNP sebagai aspek yang kedua. Okey, dari aspek guru dan pelajar, apa isu yang berlaku adalah bila mana peratusan pelajar yang menggunakan teknologi maklumat dalam PNP adalah rendah. Okey.
kesediaan guru dan pelajar, iaitu boleh dikatakan guru-guru dan juga pelajar itu sendiri tidak bersedia untuk mengimplementasikan pendidikan berasaskan teknologi maklumat ini sepenuhnya. Okay, mungkin sebelum ni kita ada menggunakan ataupun menggunakan pendekatan teknologi maklumat ini, tapi boleh dikatakan kalau sebelum ni kita lebih kepada blended learning, iaitu campuran antara kaedah tradisional dengan kaedah ICT. Tetapi disebabkan norma baharu sekarang memang sepenuhnya diwajibkan untuk menggunakan teknologi maklumat itu, jadi isu yang wujud adalah dari segi kesediaan juga pelajar. Okay? Kesediaan ni kita boleh katakan dari segi kesediaan dari segi kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi untuk mengaplikasikan teknologi maklumat, dan juga kesediaan dari segi kemudahan dan infrastruktur yang ada. Sebab kita guru dan juga pelajar tak semua ada infrastruktur yang berkaitan dengan ICT ni, infrastruktur yang lengkap. Okay, and then dari segi motivasi pelajar itu juga. Okay, motivasi ini kita boleh relatekan dengan dari segi kesediaan para pelajar dan juga para guru itulah. Okay. Dan dari aspek yang kedua iaitu proses PNP, kekangan yang ada ataupun isu-isu yang muncul adalah dari segi komunikasi yang terhad dan juga kekangan penyampaian dan penerimaan maklumat. Okey, ini adalah disebabkan dengan pengguna pakai teknologi maklumat, antara isu yang dapat diberi perhatian adalah tidak semua ilmu pengetahuan ataupun tidak semua proses PDP itu boleh ataupun berjaya dijalankan ataupun dilakukan terhadap pelajar bila mana pelajar dapat menerima kesemua ilmu tersebut. Ini disebabkan bila kita menggunakan teknologi maklumat ni still ada kekangan. Sebagai contoh mungkin subjek-subjek yang melibatkan teori, melibatkan pembacaan, yes, itu memang macam kaedah yang sangat bersesuaian lah untuk kita menggunakan pakai teknologi maklumat. Tapi isu yang terbit adalah subjek-subjek yang melibatkan pengiraan, melibatkan hands-out, melibatkan eksperimen. Jadi sejauh mana keberkesanan untuk pelajar menerima berkaitan dengan subjek-subjek atau ilmu-ilmu yang lebih kompleks dan konten dia lebih banyak tu. Okay, itu adalah isu. Okay, jadi berdasarkan kepada penyataan masalah yang dikemukakan, terdapat 4 objektif kajian, iaitu mengukur tahap komunikasi interpersonal dalam kalangan guru sekolah rendah zon selatan Malaysia dalam konteks norma baharu. Yang kedua adalah mengenal pasti tahap keberkesanan penerimaan teknologi maklumat dalam kalangan murid sekolah rendah di zon selatan Malaysia dalam konteks. Mengkaji hubungan di antara komunikasi interpersonal guru dengan keberkesanan penerimaan teknologi maklumat murid di sekolah rendah zon selatan Malaysia dalam konteks norma baharu. Dan yang terakhir adalah mengkaji kesan komunikasi interpersonal guru terhadap keberkesanan penerimaan teknologi maklumat murid di sekolah rendah zon selatan Malaysia dalam konteks norma baharu. Okay. Ini adalah berkaitan dengan kajian literatur. Okey, bagi membina kerangka teori, 3 kaedah yang digunakan pakai iaitu dengan menggunakan kaedah dapatan kerangka teori, dapatan kerangka konseptual dan juga dapatan-dapatan daripada kajian-kajian yang lepas. Okey, bagi kerangka teori kami menggunakan pakai teori Houghton bagi menyokong perhubungan di antara bagaimana komunikasi interpersonal guru itu dapat memberi kesan kepada penerimaan penerimaan teknologi maklumat murid adalah bila mana teori ini menekankan kepentingan komunikasi dan motivasi dalam mempengaruhi keberkesanan dan produktiviti individu. Selain itu juga teori ini menghubungkan antara perseorangan dan antara kumpulan adalah penting dalam menentukan kecekapan dan keberkesanan individu kumpulan. Okey, bagi kerangka konseptual, ini adalah senarai antara model-model yang digunakan pakai untuk membina dimensi-dimensi bagi pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah tidak bebas bagi kajian penyelidikan inilah, dan turut disokong daripada dapatan-dapatan kajian lepas. Okay, ini adalah kerangka kajian iaitu terdiri pada pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah tidak bebas, komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi interpersonal guru iaitu terdiri pada 2 dimensi lisan dan bukan lisan dalam mempengaruhi keberkesanan penerimaan teknologi maklumat dalam kalangan pelajar. Okay, keberkesanan penerimaan maklumat ni kita akan ukur dari segi
pengetahuan murid terhadap teknologi dan juga kemahiran murid terhadap teknologi. Okay, ini adalah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu secara cross-sectional iaitu secara dapatan sehala sahaja. Responden terdiri pada 300 orang guru sekolah rendah yang melibatkan hanya zon selatan iaitu dari negeri Melaka, Johor dan juga negeri Sembilan. Okay, menggunakan kaedah soal selidik terdiri pada 3 bahagian iaitu demografi, bahagian yang kedua ada komunikasi interpersonal dan juga soal selidik ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan penerimaan teknologi maklumat daripada Sankara and Saad 2017. Okay, data analisis pula melibatkan mean, frekuensi bagi mengukur tahap, ujian korelasi bagi mengukur hubungan antara pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah tidak bebas, serta yang terakhir adalah ujian regresi bagi ada 2 minit lagi. Okey, tak apa, dah nak habis sikit lagi. 2 minit lagi ya. Okey, ya saya. Okey, ini adalah dapatan kajian. Okey, dapatan kajian. Okey, tahap komunikasi interpersonal guru di zon selatan adalah menunjukkan tinggi. Walau bagaimanapun tahap penerimaan teknologi maklumat dalam kalangan murid adalah berada pada tahap yang sederhana. Okey, berdasarkan ujian korelasi didapati terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal guru dengan penerimaan teknologi maklumat murid. Kesan juga kalau kita tengok dia menunjukkan kesan yang signifikan. Maksudnya komunikasi interpersonal guru mampu memberi kesan kepada penerimaan teknologi maklumat dan kalangan murid. Jadi sebagai konklusi ataupun kesimpulannya adalah penerimaan murid terhadap penggunaan teknologi maklumat dalam PNP berada pada tahap yang sederhana. Komunikasi interpersonal guru sama ada lisan maupun bukan lisan menjadi salah satu faktor. Okey, faktor yang kita boleh guna pakai untuk menyokong atau mendorong murid terhadap penggunaan teknologi maklumat. Jadi para guru boleh menggunakan kaedah komunikasi interpersonal secara mentoring atau menggunakan kaedah gambar ataupun muzik bagi menarik minat pelajar menggunakan teknologi maklumat. Jadi sekian itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Intan Marfarina atas pembentangan itu tadi. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dengan sesi pembentangan yang sangat menarik ya, sangat informatif dan menarik itu tadi. Seterusnya saya akan teruskan sesi kita dengan sesi soal jawab. Jadi silakan sekiranya terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Jika ada siapa yang ingin ajukan soalan kepada pembentang-pembentang ini. Doktor, saya ada soalan. Nak ditujukan kepada siapa ya? Pembentang yang sebelum ni iaitu berkaitan dengan latihan mengajar. Puan Gayatri Sunarun ya? Puan Gayatri Sunarun? Berkaitan dengan latihan mengajar. Doktor daripada Sabah tak silap saya. Mungkin saya kan? Ya, berkaitan dengan latihan mengajar, Doktor. Ya, silakan. Okay. Saya nak tanya Doktor, kesan daripada macam dapatan-dapatan ini, adakah kemungkinan boleh berlaku terdapatnya polisi-polisi baru berkaitan dengan latihan mengajar? Doktor dengar ke soalan saya? Hello. Hello, Doktor dengar tak? Line saya tidak berapa baik, saya harap boleh dengar. Polisi kan tadi mungkin boleh dapat polisi daripada dapatan-dapatan itu kan yang doktor tanya? Ya, atau adakah kemungkinan ada macam perubahan lah dari segi polisi ataupun prosedur-prosedur untuk latihan mengajar kesan daripada pandemik ni lah? Okay, bagi dari pihak kami yang pengalaman kami baru-baru itu ada kami buat satu perubahan. Cuma perubahan itu hanya untuk semasa pengajaran
online sahaja, iaitu observation secara online. Itu yang kami buatlah. Tetapi kemudiannya mereka berpeluang untuk kembali ke sekolah kan, dan kita balik kepada yang normal lah. Namun macam mana, apapun yang kami sudah lakukan pada masa PDP online itu kami masih ambil kira juga, kerana di situ ada bimbingan juga yang kami buat. Untuk masa hadapan, mungkin kita perlu teliti lebih lagi tentang hal ini, kerana saya menjangkakan jika situasi akan berterusan seperti ini, kita perlu mengadakan satu perbincangan yang lebih dalam, lebih teliti untuk mengubah polisi lah. Itu pada pandangan saya. Kajian perlu mungkin satu universiti-universiti yang ada melaksanakan LM, kita mungkin boleh duduk bersama-sama untuk mendapatkan satu idea bagaimana kita hendak melaksanakan LM ini secara online. Ya, itu pandangan saya. Okey, terima kasih doktor. Cuma saya sikit menambah sebab saya pun sama dengan Dr. Rozi punya universiti. Okey, sila. Sewaktu pelajar ni menjalankan latihan mengajar ni, sebenarnya ada kes yang pelajar kita pun terkena COVID-19 di sekolahnya. Jadi saya rasa ada perlu juga kita terpaksa masukkan polisi-polisi yang melindungi pelajar kita lah. Itu mungkin kita boleh bincangkan lah pada masa depan. Sebab ada kes memang ada kes. Ya doktor, saya setuju. Baik, terima kasih. Nampaknya masa sangat mencemburui kita ya. Jadi untuk pertanyaan seterusnya mungkin boleh dituliskan dalam kita punya chat box tu. Jadi untuk kita boleh baca dan bincangkan lagi ya, insyaAllah. Baik, dengan itu berakhirlah sesi kita pada petang ini. Kami Dr. Saiful Izzuan dan Dr. Suraini Muhammad Ali mohon undur diri dan memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan di sepanjang perjalanan sesi ini. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.